Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dalam tadabbur Al-Quran. Insya-Allah pagi ini kita akan bersama-sama di muka surat 516, insya-Allah 516 daripada muka surat Al-Quran. Jadi kepada sesiapa yang mempunyai kesesuaian untuk membuka mushaf, dipersilakan untuk buka mushaf sekarang, insya-Allah. Moga-moga kita akan dapat bersama-sama meneliti ayat-ayat Al-Quran daripada muka surat 516 pada pagi ini. Pagi ini 16 hari bulan Disember tahun 2020. Kita akan bersama-sama insya-Allah di surah Al-Hujurat, muka surat yang kedua daripada surah Al-Hujurat, iaitu ayat yang ke-5 sehingga ayat yang ke-11, insya-Allah. Kita masih lagi menceritakan sebagaimana kita sebutkan sebelum daripada ini, bahawa surah Al-Hujurat ini apakah sebenarnya perkara-perkara main point yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Secara keseluruhannya ulama-ulama mengatakan, ulama-ulama tafsir, ulama-ulama yang meneliti Al-Quran menyatakan bahawa kesimpulan daripada surah Al-Hujurat ini ialah nak menceritakan tentang adab dan juga zauq, iaitu perasaan halus yang sepatutnya ada pada seorang Muslim apabila berhadapan, yang pertamanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang keduanya dengan Rasul, dan yang ketiganya apabila sesama Muslim. Jadi insya-Allah kita akan cuba untuk melihat apakah yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui surah ini, melalui ayat-ayat yang terdapat di dalam surah ini, insya-Allah. Hari ini ayat yang ke-5 sehingga ayat yang ke-11 daripada muka surat 516, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Itu ayat yang ke-11, alhamdulillah kita dah baca, iaitu ayat ini merupakan sambungan daripada apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum daripada ini, iaitu larangan Allah Subhanahu Wa Taala daripada apa yang telah berlaku, yang pernah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ada di kalangan orang-orang Badui ini yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi berada di salah satu daripada bilik-bilik, iaitu rumah-rumah baginda sallallahu alaihi wasallam yang berderet di tepi masjid. Jadi dia telah memanggil dengan suara yang kuat, memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada yang dipanggil bilik-bilik, sebab itulah dinamakan surah ini Al-Hujurat, iaitu bilik-bilik. Bilik-bilik itu sebenarnya ialah rumah-rumah Nabi. Kenapa yang kita sebutkan semalam, iaitu rumah-rumah Nabi ini hanyalah kecil. Setiap satu rumah tu umpama bilik-bilik. Jadi mereka ini memanggil-panggil. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang kita sedang baca pada hari ini, iaitu ayat yang ke-5, Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada mereka, iaitu walau annahum sabaru, kalaulah mereka ini bersabar, hatta takhruja ilaihim, sehinggalah kamu ni keluar kepada mereka. Maksud di sini adalah kenapa mereka ni tak sabar dulu? Kenapa sibuk memanggil-manggil dengan suara yang bising tu? Yang betternya ialah kalaulah mereka ni tunggu saja di luar, dan juga nanti Nabi akan keluarlah berjumpa dengan mereka, lakana khairan lahum. Jadi Allah SWT sebut di sini, itulah yang better. Itu adalah cara adab. Sehinggalah ada di kalangan ulama-ulama yang menceritakan mereka mempraktikkan adab ini, iaitu sesama apabila mereka ni berhadapan dengan para alim ulama, pada orang-orang yang hebat, orang-orang yang maknanya dihormati, mereka ini tak akan memanggil-manggil. Jadi begitulah kita kan, takkanlah kita ni nak memanggil-manggil daripada luar kan, kalau sekiranya orang itu orang yang dihormati, orang yang disayangi, para ulama dan sebagainya kan. Jadi kalaulah dengan orang-orang biasa pun, manusia biasa, kita tak buat macam tu, jadi takkanlah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita buat. Jadi ini adalah adat adat yang Allah Taala ceritakan bagaimana sepatutnya perasaan seorang mukmin bila mereka ni berhadapan dengan orang-orang yang lebih tinggi daripada mereka, apatah lagi ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tapi bagaimanapun, walau bagaimanapun, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sini, wallahu ghafurur rahim, Allah itu Maha Pengampun. Kalau kamu melakukan kesilapan di situ, Allah Taala ampunkan kamu. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala ni Maha Pengampun, dan Allah Ta'ala Rahim, Maha Mengasihani. Seterusnya
Allah Subhanahu Wa Taala kita pergi pula kepada adab dalam ayat yang ke-6 ni ialah adab yang ketiga. Tadi adab yang kedua iaitu jangan memanggil-manggil, dan adab yang pertama jangan mengangkat suara yang tinggi. Adab yang ketiga sekarang ni ialah kita masuk kepada sebagaimana kata iaitu hendaklah tabayyun. Jadi diceritakan iaitu ayat yang kita baca dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, in ja'akum fasikun, kalau datang kepada kamu seorang yang fasik. Fasik ini ialah daripada fasaqa lah. Fasaqa ni ialah asalnya orang Arab menggunakan perkataan ni untuk menyebutkan apabila buah tu apabila terkeluar daripada kulitnya. Buah terkeluar daripada kulitnya. Sepatutnya buah tu berada dalam kulit, tapi bila keluar daripada kulitnya maka dipanggil fasaqa. Jadi perkataan fasik ini adalah untuk menunjukkan keadaan di mana seseorang itu keluar daripada apa yang sepatutnya. Gitu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut kat sini orang fasik, menamakan mereka orang fasik, iaitu kalau sekiranya ada di kalangan kamu ini orang fasik yang membawa berita binaba'in, dengan satu berita. Naba'in tu maknanya satu berita yang besar lah, bukan satu berita yang kecil. Berita yang besar. Berita yang besar itu boleh yang menyebabkan kamu membuat satu tindakan yang menyebabkan kerugian akan berlaku dan sebagainya. Binaba'in, maka hendaklah apa? Fatabayyanu, hendaklah kamu tabayyun. Tabayyun di sini ada qiraat iaitu bacaan, ada yang membacakan dengan fatathabbatu, bukan fatabayyanu tapi fatathabbatu. Maknanya sama, fatathabbatu dengan fatabayyanu. Jadi itu adalah tabayyun, itu adalah tasabbut. Jadi tasabbutnya itu memastikan sama ada apa yang berlaku tu betul tak betul. Kemudian apa Allah Ta'ala sebut situ? Allah Ta'ala sebut reason kenapa kamu mesti tasabbut. Antusibu qauman bijahalatin, ditakuti kamu akan terkena satu kaum bijahalatin, dengan sebab kejahilan, dengan sebab kita tak tasabbut, dengan sebab kita ni tak pastikan berita tu betul-betul, nanti kita akan ambil satu tindakan fatasabbatu. Jadi antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, ditakuti nanti kamu akan menyesal kerana perbuatan kamu itu, mengambil tindakan yang melulu. Jadi ayat ini disebutkan oleh majoriti daripada para ulama, iaitu menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutus seorang sahabat yang bernama Al-Walid ibnu Uqbah. Al-Walid ibnu Uqbah ini, dia ini telah diutuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Bani Mustalik. Tujuan dia adalah untuk mengutip sedekah, mengutip zakat. Jadi dia pun pergilah ke sana. Sampai di pertengahan jalan, tiba-tiba orang sana tu, orang Bani Mustalik. Mustalik ni adalah satu bani yang tinggal di antara Makkah dan Madinah. Jadi mereka ni pun gembiralah apabila ni utusan Rasul, dipanggil Rasulillah ni artinya lah utusan kepada Nabi, utusan daripada Nabi SAW datang kepada mereka. Mereka keluar beramai-ramai nak menyambut Al-Walid ibnu Uqbah ni. Jadi Al-Walid ibnu Uqbah ni kan, apabila dia mendengar ni orang dah ramai keluar ni kan, jadi dia pun rasa takut dia rasa takut, ini orang ni nak tu aku ke ni, nak bunuh aku, nak serang aku ke. Jadi dia pun lari balik. On the way, dia baru sampai separuh jalan, dia pun lari balik. Lari balik ke mana? Lari balik ke Madinah. Dia berjumpa dengan Nabi SAW. Dia menceritakan bahawa orang Bani Mustalik ni nak serang dia. Jadi apa yang berlaku ialah minta maaf ada banyak anjing datang. Jadi apa yang berlaku ialah Nabi SAW ni adakah mengambil tindakan? Hampir-hampir menyediakan tentera untuk menyerang Bani Mustalik. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan ayat ini nak mengajar bagaimana sifat seorang kita ni apabila kita mendengar sesuatu berita yang boleh menyebabkan kita mengambil tindakan terhadap satu-satu kaum tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini iaitu apa kan? Maka hendaklah kamu tabayyun ataupun tasabbut antusibu qauman bijahalatin. Jadi akhirnya Nabi SAW tak ambil tindakan, tapi pergi cek dulu, hantarlah seorang sahabat yang lain. Bila sampai kat sana, sampai di Bani Mustalik, maka mereka menceritakan sebenarnya mereka ni nak menyambut Al-Walid ibnu Uqbah, bukannya nak menyerang ataupun membunuhnya.
Jadi bahkan dikata kami ni sangat-sangat suka dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi oleh kerana itulah maka ayat ini telah menyelesaikan. Alhamdulillah. Kalaulah tidak maka mungkin Bani Mustalik itu akan diserang dengan satu kejahilan. Kerana apa? Iaitu kerana satu berita yang tak betul ataupun kerana sangkaan-sangkaan yang tak betul. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut selepas daripada itu apa? Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita kan bahawa pada kamu ni ada Rasulullah. Kalau pada kita sekarang ni tak adalah, tapi kita ada hadis kan? Kita ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ada Rasulullah. Jadi sepatutnya kita tanya dulu. Kita tanya Rasulullah, artinya kita tanya Quran, kita tanya hadis dulu. Jangan pandai-pandai kita ni membuat satu hukuman terhadap satu benda, mengatakan satu benda ni salah ataupun tidak tanpa kita merefer kepada Al-Quran dan juga hadis. Artinya kita ada panduan. Jadi oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kat sini apa? Iaitu dia kata wa'lamu anna fikum Rasulullah. Pada masa tu kamu ada Rasulullah. Jadi apa guna Rasulullah? Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Kalaulah Rasulullah ini mengikut apa? Mengikut kamu, mengikut fi katsirin minal amri. Dalam kes ini diceritakan iaitu ikut asalnya adalah khusus untuk apa? Untuk yang kes tadi tu. Kalaulah Rasulullah ni dengar cakap kamu, ya Rasulullah, mereka ni nak serang kita, mereka ni Bani Mustalik nak serang utusan yang kau hantar, nescaya la'anitum, nescaya akan menyusahkan kamu. Jadi maknanya sini apa? Kena refer dulu kepada Allah dan kepada Rasul. Kalau tak, nanti takut dia akan menyusahkan kita. Jadi ayat ini adalah umum. Maknanya sini ialah perlunya kita merefer kepada Al-Quran dan juga hadis. Jika sekiranya tidak, kadang-kadang kita mengambil satu tindakan, perkara menyebabkan kita ni susah ni macam-macam lah. Kita ni berdosa, kita ni diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni bersalah dan sebagainya. Kemudian walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Allah Taala kata, tetapi Allah Taala ni sayang kepada kamu. Jadi inilah perasaan yang sepatutnya kita binalah di dalam diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala ni sebenarnya sayang pada kita. Sebab itulah dia anjurkan kita, dia ajar kita kan buat macam ni, sehingga perkara-perkara yang sangat kecil pun dia ajar kepada kita. Nabi SAW ajar kepada kita, sehingga kan apa, gosok gigi pun dia ajar. Bangun pagi, bila nak gosok gigi dan macam ni, semua dah pakai baju, pakai kasut, semua dia ajar sehalus-halus benda kan. Jadi itu adalah tanda Allah Ta'ala ni sayang pada kita. Sebab itulah dia tunjukkan Islam pada kita. Jadi kalaulah Allah Ta'ala ni sayang kepada kita, dia tunjukkan Islam kepada kita, dia beritahu buat ni, jangan buat ni, buat ni. Tapi tiba-tiba kita ni buat dono, kita buat tak tahu, kita buat tak layan, kita ambil pemikiran kita untuk ikut, untuk buat sendiri kan. Kita lawan Allah Ta'ala lu pula, maka ertinya apa? Itu memang tidak patutlah. Sedangkan Allah Ta'ala sebut sini walakin Allah habbaba ilaikumul iman. Allah Ta'ala suka kepada kamu ni, menjadikan kamu suka kepada iman. Suka, Masya Allah kan, Allah Ta'ala menjadikan kita ni sukakan kepada benda-benda yang baik. Kemudian wazayyanahu fi qulubikum, kemudian dia menghiaskan kita pula. Zayyanahu hassanahu, iaitu memperelokkan di dalam diri hati kita ni. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan, dan kemudian menjadikan kita ni benci pula. Masya Allah kan, Allah Ta'ala dahlah dia beri tunjukkan kepada kita, kemudian dia menjadikan kita disuka kepada iman, menjadikan kita disuka kepada perkara-perkara yang baik. Kemudian Allah Ta'ala bencikan kita ni perkara-perkara kekufuran, al-maksiat dan juga fusuk. Kemudian yang terakhir Allah Ta'ala ulaika humur rasyidun. Itulah apa? Iaitu orang yang tadi tu, sahabat-sahabat yang Allah Ta'ala suka tadi, itulah orang-orang yang rasyidun, orang-orang yang rasyid, kita panggil rasyid, yang cerdik, yang tahu memilih, tahu mana betul mana salah. Masya Allah. Jadi daripada ayat inilah maka ulama-ulama telah mengambil satu doa yang kita boleh gunakan dalam hidup kita, iaitu apa? Bukanlah baca straight macam ni kan, terus baca macam ni, tapi Allah Ta'ala kita gunakan ayat ini, iaitu macam mana? Iaitu Allahumma habib ilainal iman. Allahumma habib ilainal iman, ya Allah sukakanlah kami kepada iman. Itu doa kita kan. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina, ya Allah jadikan kami suka kepada iman dan hiaskanlah di dalam hati kami. Wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan, dan ya Allah bencikanlah kami ini terhadap kekufuran, terhadap fasikan
dan juga terhadap kemaksiatan. Ulaika humul rasyidun. Kita bacalah Allah waja'alna minar rasyidin. Ya Allah, jadikan kami ini daripada orang rasyid. Jadi insya-Allah kita boleh gunakan doa ni, kerana doa ni adalah doa daripada Al-Quran. Apa yang Allah Taala ceritakan, maka itu adalah yang terbaik. Kemudian fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Itu adalah kurniaan Allah Taala yang diberikan kepada kita dan nikmat Allah Taala kepada kita. Allah itu Maha Alim dan juga Maha Hakim. Ayat yang ke-9 pada pagi ini adalah wa in ta'ifatani minal mu'minin. Allah Taala sebutkan sekarang ni, iaitu tanggungjawab kita apabila adanya dua kumpulan orang-orang Islam ni yang bergaduh. Jadi Allah Taala menamakan sini sekiranya dua kumpulan daripada orang mukmin itu iqtatalu, bukan bergaduh biasa ni, bergaduh sampai berperang. Jadi itu memang pernah berlaku. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dengan perkataan in ini, jika sekiranya, ulama-ulama sebut in sini menunjukkan apa? Perkara ini tak sepatutnya berlaku. Tapi jika sekiranya ia berlaku, dia tak sepatutnya berlaku, tapi sekiranya ia berlaku, maka apa yang sepatutnya dibuat ialah fa aslihu, maka wajiblah kepada pemerintah, ulil amri lah, kalau ada ulil amri iaitu pemerintah supaya untuk fa aslihu bainahuma, hendaklah kamu damaikan. Jadi mendamaikan adalah wajib. Bergaduh itu adalah perkara yang mungkin akan berlaku, yang tak sepatutnya berlaku, tapi bila berlaku hendaklah kamu fa aslihu, wajiblah didamaikan bainahuma. Tapi fa in barat ihdahuma alal ukhra, tapi kalau satu grup lagi tu dia nak juga melampaui batas, melampaui batas maknanya tak nak ikut kepada kebenaran, maka nak bergaduh juga. Faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, maka hendaklah kamu serang, kamu perangi golongan tersebut, golongan yang melampau itu, sehinggalah mereka ni kita kembalikan kepada amrillah, iaitu kebenaran. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma, kalau mereka dah baik semula, maka hendaklah fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu, dengan keadilan, dengan baik, dengan betul. Kemudian innallaha yuhibbul muqsitin, kenapa Allah Taala ni suka kepada keadilan, satu benda yang adil, satu benda yang mana tidak zalim terhadap satu sama lain. Jadi daripada ayat ini ialah mengajar kita bahawa sepatutnya orang Islam ni tidak bergaduh. Dan yang keduanya, kita ni mesti campur tangan dalam apa yang berlaku di kalangan orang Islam ni. Maknanya kita tak boleh biarkan kalau orang Islam tu bergaduh dua ni, maka kita kena damaikan. Kita tak boleh biarkan macam tu. Jadi penting yang campur tangan di sini dalam apa yang berlaku, yang tak sepatutnya berlaku pada orang Islam. Kalau dia berlaku, maka sepatutnya kita ni campur tangan. Itu adalah di antara. Dan perkara yang ketiga yang boleh ulama-ulama sebut daripada ayat ini ialah jika sekiranya seorang kumpulan orang Islam itu bergaduh dengan satu kumpulan orang Islam yang lain, bergaduh, memerangi dan sebagainya, maka ia tetap masih lagi dipanggil sebagai orang-orang yang beriman, tak keluar daripada iman dia. Itu adalah akidah kita, akidah ahli sunnah wal jamaah, iaitu apa? Sesuatu maksiat tidaklah mengeluarkan seseorang itu daripada iman, walaupun dia telah meninggalkan sifat-sifat iman, tetapi dia belum keluar daripada iman, maknanya tak jadi kufur, masih lagi Islam. Seterusnya dalam ayat yang ke-10 Allah Ta'ala sebut innamal mu'minuna ikhwatun. Alasan lagi kenapa sepatutnya orang Islam tak bergaduh. Kenapa? Kerana orang Islam ini adalah al-mu'minun, itu adalah ikhwah. Mereka ni ikhwah. Ikhwah apa? Iaitu bersaudara. Bersaudara apa? Bukan bersaudara nasab, bukan kerana keturunan, bukan keturunan sama, tapi kerana ad-din wal iman, kerana agama dan juga iman. Kita ni adalah satu. Kenapa? Kerana kau adalah beriman, aku adalah beriman. Kau Islam, aku adalah Islam. Jadi kenapa kita tidak boleh bersatu? Jadi kerana itulah ikhwah, kita ni adalah saudara sebenarnya. Kemudian fa aslihu baina akhawaikum, maka hendaklah kamu berdamai. Fa aslihu baina akhawaikum, kenapa kamu nak bergaduh? Ada qiraat dibaca fa aslihu baina ikhwatakum. Ikhwatakum kalau kita biasanya kita baca akhawaikum, tapi ada bacaan ikhwatakum. Jaga hendaklah kamu damaikan di antara saudara kamu ni. Wattaqullah la'allakum turhamun, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah supaya kamu ini dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-11 daripada surah Al-Hujurat ini, seterusnya adalah Allah Taala nak menceritakan adab seterusnya di antara sesama mukmin. Kita sebutkan bahawa dalam surah Al-Hujurat ni penuh dengan adab-adab. Adab dengan Allah, adab dengan Rasul, dan sekarang adab dengan orang-orang yang beriman. Bagaimana adab dengan orang yang beriman ni? Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, la yaskhar, jangan kamu merendah-rendahkan,
kaumun. Maknanya janganlah satu kaum ni merendah-rendahkan min kaumen, daripada kaum yang lain. Jadi dikatakan bahawa ayat ini sebab nuzulnya, sebab turunnya ialah satu rombongan daripada Bani Tamim. Bani Tamim ni adalah satu bangsa, satu kabilah yang Islam. Alhamdulillah, mereka datang ke Madinah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka ni mungkin ada gaya sikitlah kan. Ada gaya style, mungkin cara mereka ni agak ni sikitlah kan. Jadi bila mereka sampai di Madinah, mereka tengoklah kan ada sahabat-sahabat Nabi ni yang agak macam rendahlah tarafnya, miskin. Seperti mana? Jadi disebutkan nama-nama seperti Bilal, seperti Suhaib, seperti Ammar kan. Jadi maknanya sahabat-sahabat yang remeh lah, kita kata yang rendah lah kan keadaan dia kan. Jadi mereka pun mereka pun bergelak lah kan, bergelak ketawa. Jadi melihat kepada sahabat-sahabat ini. Jadi yaskhar ni adalah mungkin boleh terjadi dengan suara dan boleh terjadi juga dengan perbuatan. Perbuatan maknanya dengan mata ke, dengan lidah ke, dengan apa-apa tangan ke, ataupun dengan mulut, sebut dengan mulut. Jadi semua tu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala kata apa? La yaskhar qaumun min qaumin. Kenapa tak boleh? Asa an yakunu khairan minhum. Sebab apa? Sebab kemungkinan orang yang diketawakan tu, orang yang direndah-rendahkan tu, mungkin dia lebih baik daripada mereka yang satu lagi tu. Jadi Allah Ta'ala tak sebutlah kan Bani Tamim ke tak Bani Tamim kan, tapi sebab nuzulnya tu, jadi boleh fahamlah bila ia berlaku, kemudian turunnya ayat macam tu, boleh fahamlah mereka. Allah Ta'ala sedang menasihati mereka sekarang ni, sedang memberitahu bahawa tak sepatutnya berlaku macam tu. Jadi sebab apa Allah Ta'ala tu? Penilaian Allah Ta'ala adalah berbeza. Kita tidak melihat kepada seseorang itu kaya atau miskin, tapi kita melihat kepada apa? Kepada yang dikatakan sini lah, ayat khairam minhum tu, lebih baik daripada mereka. Apa maksud lebih baik daripada mereka? Jadi ulama tafsir kata ialah lebih baik, artinya iaitu dari segi kekuatan iman dan juga dari segi amal. Jadi dua perkara ulama sebut. Kemungkinan orang itu lebih baik daripada kamu kerana apa? Kerana amalan dia lebih baik daripada kamu, ataupun kerana iman dia lebih baik, lebih kuat daripada kamu. Jadi itulah dua perkara yang menjadi ukuran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tak bermakna kita ni boleh berlebih kurang lah kan, buat comot sengaja tak boleh lah kan. Tapi kalau dah miskin, orang tu miskin, kenapa kita nak rendahkan kerana kemiskinan dia? Jadi seterusnya Allah Ta'ala sebut sini, iaitu yang pertama. Kemudian Allah Ta'ala sebut pasal perempuan, wala nisa'um min nisa'in. Dan perempuan pun begitu juga. Perempuan tidak bolehlah dia ni merendahkan orang perempuan yang lain. Yang atas tu kaum tu adalah untuk dikatakan apabila ada perempuan, maka itu kaum atas tu adalah untuk lelaki. Kemudian asa an yakunna khairam minhunna. Allah tegaskan makna Allah Ta'ala sebut lelaki dan perempuan kenapa? Kerana benda ni mungkin boleh terjadi. Penegasan penting. Seterusnya kita masalah teknikal tadi sikit, ada apa ni, ada line terputus, minta maaf ya. Jadi seterusnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini itu yang kedua, larangan yang kedua terdapat di dalam ayat ini, iaitu apa kan? Allah Taala sebutkan, iaitu kata wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Wala talmizu, yani talmizu ni apa? Talmizu ni ialah hampir sama maknanya dengan taskhir, iaitu merendahkan juga, tetapi ada beza sikit. Talmizu ni adalah dia ni khas daripada am tu, iaitu contohnya iaitu apa? Taskhir ni ialah taskhir ni adalah maknanya di depan-depan, gitu, iaitu kita merendahkan seseorang di depan-depan, maknanya dia dengar benda tu. Tetapi kalau talmizu iaitu kita merendahkan seseorang itu sama ada depan ataupun belakang. Kemungkinan di belakang dia, mungkin kita berceritakan tentang seseorang ini tanpa kehadiran dia. Itu nama talmizu. Jadi artinya Allah Subhanahu Wa Taala sebut kat sini secara umum, secara khususnya, maknanya sama ada depan ke, sama ada depan atau belakang ke, maka perkara itu adalah tidak dibolehkan. Jadi artinya di sini ialah bahawa larangan Allah Taala ni kan, Allah Taala ni melarang kita daripada merendahkan orang lain. Tak kira lah kan, dia dengar ke, dia tak dengar ke, itu adalah tak boleh. Tak boleh sekali-kali. Kemudian yang seterusnya, wala tanabazu bil alqab. Yang ketiga dalam ayat ini ialah Allah Ta'ala kata wala tanabazu. Tanabazu ni ialah memanggil, menggelar, kita kata.
Dengan apa? Dengan alqab. Alqab ni ialah dengan panggilan-panggilan lah. Nah, panggilan ini sama ada panggilan itu yang berkait dengan namanya, ataupun berkaitan dengan ayahnya, ataupun dengan ibunya, ataupun dengan tempatnya dan sebagainya. Apa saja yang merendahkan dia. Panggilan yang merendahkan dia. Kecualilah ulama-ulama kata, jika sekiranya panggilan itu yang akan dapat membezakan dia daripada orang lain. Tak ada cara dah nak beza dia. Seperti mana ulama-ulama menyebutkan, ada di kalangan ulama-ulama hadis ni bernama A'mash contohnya kan. Jadi ini adalah di antaralah contoh-contoh yang dibenarkan, ataupun dipanggil tertempang, dia ni yang tak nampak, itu kan. Panggilan-panggilan itu adalah panggilan-panggilan yang dibenarkan jika sekiranya tidak ada cara lain untuk membezakan dia. Tapi secara umumnya kita tidak boleh meletakkan nama pada sahabat-sahabat kita, pada sesama Islam ni, dengan panggilan-panggilan yang tak baik, dengan panggilan yang tidak disukai. Jadi itulah di antara adab-adab yang Allah Ta'ala ceritakan kepada kita. Jadi insya-Allah kita akan sambung esok insya-Allah, seterusnya dalam muka surat 517 yang masih lagi akan menceritakan tentang adab-adab sesama muslim insya-Allah. Jadi setakat saja untuk pagi ni. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.